kita pening. Yang kedua, lidah yang digunakan untuk berzikir, sentiasa zikir. Dan yang ketiga, badannya untuk diberikan kepada beramal. Badan tu yang Allah kurniakan untuk beramal. Badan bukan untuk kerja banyak. Kita kerja banyak daripada beramal. Kerja kita ni siang malam. Daripada pagi keluar tu, dah pukul 6 pagi tu, pukul 9 malam baru sampai rumah. 9 malam sampai rumah, letih, tidur, besok juga pukul 6 keluar, pukul 9 sampai rumah. Macam itulah, tidur, besok pagi bangkit, pergi kerja. Amal mana? Amal mana? Amal. Jadi badan kita ni untuk amal ke untuk bekerja? Maka tiga benda ni kena ada dalam diri kita, tuan. Yang pertama, hati yang digunakan untuk berzikir, lidah yang digunakan untuk berzikir, badan untuk digunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita jadi kuat benda ni, tuan, kita selalulah beristighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan janganlah istighfar banyak, ataupun penghulu istighfar. Kan, penghulu istighfar. Siapa ingat penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu apa yang dapat? Tak apa. Kenapa? Dia dalam maksurah dah. Kalau rajin baca maksurah, apa? Saya pun dulu ngaji pondokan. Lepas asar dengan lepas subuh baca, tu yang boleh hafal. Tapi bila dah main kerja ni tak baca, ingat lupa. Tapi itulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu penghulu istighfar. Banyak kan baca. Ada dalam buku Masrur kecil tu ada. Boleh beli Masrur. Ya Allah, makna dia, ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Engkau yang telah menjadikanku hamba abdimu. Allah menjadikan kita sebagai hamba abdinya, akan tetapi aku tidak mampu menunaikan janjimu dan janji para setia kepadamu. Kita sedap jadilah, memang kita tak boleh nak menunaikan kesemua janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena istighfar. Kan ada orang kata, tak apa, saya buat semua yang Allah suruh saya buat semua, jadi tak payah istighfar. Tuan-tuan, kita ada dosa, kecuali Nabi SAW. Kita banyak pada dosa, maka kita tak mampu menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita minta, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan perbuatan yang kulakukan. Berlindung daripada perbuatan kejahatan. Jangan diulangi lagi perbuatan yang jahat-jahat, ya Allah. Jangan bagi aku buat benda tu. Halanglah aku, ya Allah. So Allah halang kita. Nak suruh orang lain halang, bini halang, kita marah. Bang, janganlah bang. Bang, berhentilah serokok bang. Kan biar pun. Kita marah balik. Kita marah balik bila bini kita berhentilah bang serokok bang. Kan abang berhentilah bang main motor ni Ustaz. Berhentilah. Kan bini sini dia. Allah, tak ada apa Ustaz kan bini tegak tu, jangan tak payah abang motor-motor ni bang. Motor kecil-kecil dah slow sikit. Kalau motor lagi besar lagi lalu. Kalau beli motor besar, slow buat apa? Baik beli motor besar, baik beli motor kecil. Kami beli motor besar, sila tu. Kalau mati bang, saya janda. Kalau janda, abang izinkan nikah suami. Nikah suami kan lagi. Ada suami kata, kalau you sayang I, kan, kalau abang mati pun you takkan kahwin. Tak betul. Tak boleh. Kan, tak betul. Kalau kita mati, kahwin. Ada macam tu kan? Ada. Walaupun janji, tapi orang masuk bina, terima apa. Kan? Hak lelaki lagi cepat. Janji bukan main. Tu yang orang perempuan kata manis. Manis apa? Manis. Lembut gigi dan lidah kan? Manis tepu buat tak lah. Aku tak arti. Tapi tu lah. Manis daripada tepu. Macam mana tak lah. Dia punya peribahasa tu tuan.
Manis bibir. Bibir. Manis tepi bibir. Manis tebu di tepi bibir. Itulah lebih kurang kan. 2 minggu nikah lain. Nikah lain. Allah. Itu kita minta kita berlindung dengan Allah supaya kita tidak mengulangi akan perbuatan yang tidak baik. Aku tetap mengakui dengan kenikmatanmu yang telah engkau kurniakan kepadaku. Kita mengaku, kata Allah, memberikan seluruh nikmat yang ada pada kita. Nikmat jalan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat cakap pun, gitu. Nikmat kentut. Kentut pun nikmat kan? Kan orang kata kentut bukan nikmat? Dulu masa sebelum nikah kan, cukup malu nak kentut depan bini. Kan? Masa pergi kedok makan apa semua tu, tak kentut. Saya nak pergi tandas je. Saya ustaz, seharian tu cerita dalam TV kan, saya nak pergi tandas je. Pergi kentut lah. Lepas nikah terus nak makan. Oh, nikmat tak? Nikmat tu, kentut tu nikmat. Tapi beradab lah. Beradab. Bukan kena lelaki ya, perempuan sama lah. Dulu cukup malu punya kan. Dulu cukup malu awal-awal nikah tu. Anak 3 kan. Nikmat berak, buang yang besar. Nikmat kan. Hak masuk hospital pun tak boleh berak. Masuk hospital, maknanya Allah tarik nikmat. Nikmat berak. Bila sisa tak boleh dibuang, muka biru. Betul, muka biru tak boleh buat. Nikmat apa? Nikmat Allah Akbar. Bila itu nikmat nak masuk tanda Nabi ajar. Selepas kita buang, syukur dengan nikmat kita boleh buang. Ada doa selepas kita nak keluar, ya. Banyak yang kita kena syukuri akan nikmat Allah. Maka kita pun dalam penghulu istighfar pun kita mengakui akan nikmat segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan aku mengakui pula dosa-dosaku terhadapmu, maka ampunilah aku, kerana tiada yang mengampun segala dosa melainkan hanyalah Engkau ya Allah. Itu penghulu istighfar. Untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk menjadi manusia yang sentiasa ditambah ataupun meningkat akan keimanan, dengan tuan, kita kena sentiasa berada pada, ataupun kita berkawan, ataupun kita berada pada suasana yang membantu kita. Kalau kita hanya kuat dengan kehendak tetapi suasana tidak membantu, lama-lama kehendak tadi akan hilang. Kita nak tambah iman tapi suasana tu kita tak bina, ataupun kita tidak duduk dalam suasana untuk menambah iman. Kita nak tambah iman kita tak payah sembahyang berjamaah. Kita nak tambah iman kita tak tambah ilmu kita. Maknanya kita tak duduk dalam majlis ilmu. Kita nak tambah iman kita, tapi TV di rumah kita pasang hiburan-hiburan lebih. Tak cukup dengan TV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Hijrah kedua. Tambah dengan Astro pula, semua package dia ambil. Kantin sempat tengok kan? Dan kena tengok. Malam ni Kedah lawan apa? Terengganu. Lesai langsung Kedah lawan Terengganu. Sehari ada bola lah, kita nak lajak sikit. Kita lajak sampai pukul 11. Bagi siapa pun jangan tengok Manchester lawan. Tengok Manchester lawan apa tak ni? Tengok ni pemain baru main di Maria. Gila kita, gila TV, gila suasana tu kita tak bina. Ikutkan hati tuan-tuan. Memang nak tengok bola, memang nak tengok benda-benda jenis tu, belum seronok. Tapi itu adalah suasana yang boleh menurunkan iman kita, boleh menurunkan iman kita. Maka ulama, Nabi sendiri pesan kepada kita, dengan kehendak yang ada
cari suasana yang boleh meningkatkan keimanan kita. Kalau duduk di rumah hari ini ataupun badan tak larat, duduk di rumah, apa yang kita buat? Kalau boleh baca Quran, cantik. Kita sekarang ni, zaman umat Islam, zaman kekurangan ilmu yang kurang ni, sembahyang pun kita rasa penat. Kita anggap sembahyang tu satu perbuatan ataupun satu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota, maka penat. Sedangkan kita kena ubah persepsi kita. Sembahyang tu sebenarnya Nabi sendiri pun sebut sembahyang tu rehat. Sebelum Nabi nak suruh Bilal pergi azan, Nabi kata apa dekat Bilal? Rehatkanlah kami Bilal. Maknanya Nabi suruh Bilal pergi azan, nak sembahyang lah. Sembahyang tu rehat. Nabi bina persepsi sahabat-sahabat, sembahyang tu rehat. Kita bina persepsi kita sendiri, sembahyang tu kena buat. Bila kena buat, kena keluar tenaga. Mana keluar tenaga? Kalau tak kuat, duduk. Tak kuat diri, duduk. Kalau tak kuat duduk, baring. Kalau tak kuat nak gerak semua anggota, gerak mata sudah. Kalau tak kuat juga, hati. Nak berat apa? Tapi dah kita bina persepsi tu, maka membuatkan kita ni jadi berat. Sembahyang jadi tak seronok, tak sedap dan tak lazat. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang kita kena bagi lazat, kena bagi rasa lazat dalam sembahyang. Kita semualah, saya pun begitu juga, kena berusaha untuk melazatkan solat kita, khusyuk dalam sembahyang. Dengan kita cari tip-tip penambahan untuk kita mengkhusyukkan solat kita, cari tip-tip. Kita dah dapat dah, tapi tambah lagi, tambah. Macam mana nak buat lagi? Macam mana tanya. Untuk kita nak bagi solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bila solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah badan kita akan jadi mudah untuk buat amal-amal yang lain, ringan untuk membuat amal-amal yang lain. Bila sembahyang tak diterima, berat nak buat benda-benda baik. Ajak gotong royong surau, dia main juga, tapi berat tangan, nak angkat daun 2-3 helai pun berat. Dia duduk, dia main, dia silap panggung. Tu apa tak? Tu. Dia jadi Yusuf Aslam. Itu dia main gotong royong, tapi dia tak gotong pun. Dia tak tolong pun, dia duduk tak kursi. Ambil teh O, kopi O tu tak itu. Ini dek ni. Sampah kan. Oh, dia jadi Yusuf Aslam. Dia main lah. Betul? Ingat tak benda baik? Kadang kita main jadakan, bukan hari gotong royong pun, bukan hari gotong royong, kita main nampak plastik jajan duduk. Kita nak lintas tu, jumpa plastik jajan budak-budak makan. Tengok saja, jadi berat tak ambil. Sedangkan kalau ambil pipuh tu sampah, Allah bagi pahala. Bagi, tapi berat, tangan kita berat. Nak ambil plastik tu, pipuh tu sampah. Itu tanda tak? Tanda. Bukan confirm, tanda. Tak apa, tanda tak apa. Jangan kita biar lama-lama tanda tu. Saat lagi langsung hati kita tertutup, dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita meringankan kita punya seluruh anggota ataupun sendi-sendi kita, banyakkan kita beristighfar dengan penghulu segala istighfar. Kalau boleh apa kan? Apa penghulu istighfar tu? Apa? Duk tak kereta pun boleh baca. Beli CD tu UNIC ke apa? Dia ada tu. Dia nasyid, dia lagukan penghulu istighfar tu, dia lagukan. Kumpulan mana saya pun tak tahu dia. Kumpulan mana? Tapi ada lah. Dan penghulu istighfar pasang dalam kereta, bagi banyak-banyak, bagi anak kita dengar. Ni duduk dalam kereta, bawa anak, bawa bini, anak 5 orang di belakang, seorang depan atas ribuan bini. Pasang lagu, semua anak-anak dengar. Kan tanggal 31 bulan 8, anak boleh hafal lagu tanggal 31. Anak boleh hafal. Kalau kita nak pasang penghulu istighfar, hari-hari pasang,
Dia boleh hafal penghulu istighfar. Ni pok pun tak hafal. Sebab apa? Tu anak lagi ya. Suasana tuan, suasana dalam kereta, suasana dalam rumah, kena ada. Kena ada. Buang terus pasang hak CD saja. Saya kira beli CD lagu ke? Beli CD tu, CD Ustaz Azhar terus ke apa beli. Pasang dengan bina suasana dalam. Baru anak suka kuliah. Kalau dalam kereta, Pak tak tunjuk kata Pak suka dengan pengajian. Anak kan, Pak pun tak suka. Dan dia pun tak. Macam kita nak suruh anak kita hafal Quran, sebenarnya bukan dia tak mau. Kita tak asah dia. Kita nak hantar anak kita pergi hafal Quran dengan sekarang tiba-tiba tobat tak boleh tuan. Dia nak jumpa benar lain. Kalau kita asah sikit daripada dia tu, kita nak hantar tingkatan 1, kita asah sikit sampai darjah 6, insya-Allah dia benar hafal Quran. InsyaAllah. Ni daripada sekarang ni, bang, ayah nak abang hafal Quran ni. Nanti abang baca mana-mana. Daripada satu saya duduk semua. Habis ayah 6 ni, habis. Saya nak hantar dekat sekolah Syekh Nuruddin tu, sebab kita kenal ustaz situ, tak boleh masuk. Dia hanya anak yatim. Tapi kita kabel punya orang. Kan? Kabel mengaji apa kan? Kabel nak mengaji dia pun. Hantarlah Syekh Nuruddin punya di Faedah untuk budak-budak anak yatim. Dia ambil daripada umur 9 tahun. 9 tahun tuan-tuan. Baru ni ceramah dengan saya. Dia orang main panggil dia orang sekali. Dia punya tertib dia. Macam dengan Syekh Nuruddin tak? Duduk dalam majlis ilmu ni, dia duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat. Tak 2 sujud kan? Kaki sejak dia duduk gitu. Budak-budak yang datang ni dekat 7-8 orang ni macam tu semua. Sejak duduk di antara 2 sujud. Bayangkan tak? Baru 9 tahun. Anak kita 9 tahun, dia lompat sana, dia lompat sini. Duduk 2 minit dah. Dah pun tak sampai 2 minit, dia lompat pula. Anak kita tu keberkatan Tuan Guru. Aura dia tu lain. Nanti tapi mak dia kata kecil lagi mana. Mak kecil ni bang nanti ya. Nanti tak boleh dia kecil sangat kata. Dia dulu pun umur 10 tahun. Jadi 10 tahun dah. Tadi ya. Habis. Doa malam-malam bagi baca Quran, dalam kereta bagi dengar Quran, dalam rumah pun pasang IC baru. Bagi dengar, bagi bersyukur. Alhamdulillah dah habis dah. Mukadam nak masuk Quran dah. Baru dia satu lah bila. Jadi insya-Allah tuan-tuan, muslimin-muslimat sekalian, boleh sebenarnya kita yang acuankan anak kita. Pada mungkin anak kita ni, kita nak buat bahulu ikan. Kan kita pun bahulu acuan dah ikannya, tapi keluar yang bulatnya ataupun ayamnya ada. Kalau acuan ikan mesti keluar ikannya. Kan? Mesti keluar ikan. Kalau ayah dia macam tu, anak macam ni juga. Ayah dia didik macam tu, anak akan jadi macam tu. Kalau kita didik anak kita nak macam mana, didik macam tu, akan jadi macam tu, insya-Allah. Tuan, sekarang tu saja. Saya nak kena pergi ke mana? Saya tinggal bini di Syahla. Ambil bini di Syahla. Lepas tu saya nak kena pergi cari Masjid As-Sabirin, Lembah Keramat, AU2. Sebab saya tak tahu area tu, nak pergi cari lagi. Besok pulang suruh ganti Ustaz Isri. Ustaz Isri tu, Syekh, boleh ganti tak? Baru bagi tak? Kita baru nak sambut bekal. Kan? Ini nak percaya, kita cari Masjid As-Sabirin. Besok bagi AU2. Jika tak boleh ni, dalam malam tak boleh ni, Habib Syahalam lagi tidur di Muasamah Johor. Besok pagi ada Taman Ulama pula di
Johan Setia. Ada sini wakil ulama Johan Setia di situ. Lepas tu esok lepas habis tu pergi Seremban. Hari Senin baru balik ke Seremban. Orang je. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, sekadar itu saja untuk malam ni. InsyaAllah apa saja kekurangan saya mohon kemaafan, kerana ia yang datang daripada seseorang yang mempunyai kurangnya ilmu, maka timbulnya kekurangan tadi. Saya mohon kemaafan tuan-tuan dan mohon ampun pada Allah di atas kekurangan dan kesilapan tersebut. Moga-moga Allah mengampunkan kita semua insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kekurangan kelemahan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rضina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilma, tambahkanlah ilmu kepada kami Allah, dan berikanlah kami kefahaman akannya. Allahumma nawwirna bi nuri ilmi, ya Allah cahayakanlah kami dengan cahaya ilmu, wa ab'idna nisyan, dan jauhkanlah kami daripada sifat lupa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah kami kefahaman seperti mana kefahaman para nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.